Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton channel Kisah Seramku, pertama sekali seperti biasa saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda semua yang sudi like, subscribe, kemudian share kisah-kisah seram di dalam channel ini. Kemudian juga seperti biasa saya turut mendoakan anda supaya anda sentiasa sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan terhindar dari segala gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Para penonton dan pendengar sekalian, kali ini kita akan menceritakan kisah seram pengalaman seorang pemandu Grab yang sangat menyeramkan kepada anda. Anggaplah kisah ini cuma sekadar hiburan semata-mata. Jangan terus percaya, karena hanya orang yang mengalami sahaja yang tahu kisah sebenarnya. Tetapi sebelum itu, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga kita dilindungi oleh Allah daripada gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Tanpa berlinga-linga lagi, terus saja kita menceritakan kisah seram ini. Kisah ini dikirim oleh rakan subscriber kita daripada Johor Bahru bernama Amir. Katanya, pada satu masa ketika dia memandu Grab dan malam pun sudah hampir tengah malam, yaitu sekitar pukul 11.30 malam, memang kebiasaannya dia tidak akan memandu sampai ke tengah malam, karena pada esok harinya ada urusan-urusan lain yang perlu dilaksanakan. Jadi dia pasti balik awal untuk merehatkan badannya yang keletihan. Tetapi pada malam itu entah kenapa, ketika dia hendak pergi pulang ke rumah kira-kira pukul 11.30 malam, maka dia dapat pelanggan yang akhir. Pelanggan ini pelik semacam, kerana bukan dia apply Grab melalui aplikasi, tetapi dia menahan kereta saya di tepi jalan seperti menahan taksi. Kemungkinan saya pun tidak pasti apakah dia kenal kereta saya ini Grab ataupun tidak, kerana saya tidak meletakkan sebarang logo pun dalam kereta saya. Ditahan kereta saya oleh seorang wanita yang agak pertengahan umur, dalam jangkaan saya kemungkinan umurnya dalam 50-an. Maka saya pun berhenti. Ketika dia masuk, dia tidak memberi salam, tetapi mengatakan kepadaku, hantarkan makcik ke blok di hujung sana. Saya kata, blok yang mana? Blok di hujung sana, kerana saya seorang bidan dan ada orang minta pertolongan untuk diurut selepas bersalin. Kata saya, okey makcik, selepas saya hantar saya pulang. Katanya, jangan balik dulu, kerana malam-malam gini sukar untuk mendapatkan kereta Grab atau apapun. Tunggulah saya, lebih kurang sejam kemudian saya akan datang kembali. Oh, saya kata begitu. Okey. Lagipun tidak jauh sangat, kata makcik itu. Maka saya pun turut apa yang dikatakan oleh makcik bidan itu. Sesampai saya di blok yang berkenaan, blok Pangsapuri, tempat tinggal orang awam, maka makcik itu pun keluar. Maka saya pun parking lah di satu tempat yang agak lapang dan sunyi, kerana sambil-sambil itu saya membacalah mesej-mesej yang ada dalam handphone saya. Kata saya, sebentar lagi saya akan pulang, inilah pelanggan terakhir saya malam ini, saya nak bantu makcik ini. Saya duduk dalam kereta dalam keadaan sambil baca WhatsApp
Tetapi lebih kurang 20 menit kemudian saya matikan enjin, saya keluar dari kendaraan. Saya duduk di tepi pintu pemandu sambil melihat-lihat keadaan plat Angsa Pura itu. Tiba-tiba saya dengar seperti ada bunyi pergaduhan kucing yang bergaduh. Bunyinya kuat sangat. Tidak jauh dari tempat saya berdiri itu, di bawah plat itu, beberapa ekor kucing tengah bergaduh. Tetapi yang peliknya, kucing yang satu berwarna hitam, yang satu pula berwarna putih. Entah kebetulan ataupun tidak, kucing itu hitam putih, seekor hitam, seekor putih. Tiba-tiba selepas mereka ada pergaduhan tadi, tiba-tiba kucing itu yang warna hitam, yang putih sudah tidak kelihatan, merenung tajam kepada saya, sambil suaranya seperti suara ingin bergaduh dengan kucing-kucing yang lain. Tetapi yang peliknya, dia melihat wajah saya, kucing itu merenung tajam ke arah wajah saya. Jadi saya pun rasa heran dan rasa pelik, kenapa kucing ini pula macam saya pula yang jadi teman untuk bergaduhnya ni. Perlahan-lahan kucing itu berjalan ke arah saya. Saya jadi risau dan bimbang dan takut. Maka bila kucing itu dekat dengan saya dalam keadaan suara yang kuat, semakin kuat seperti ingin berkelahi ataupun ingin bergaduh dengan kucing yang lain, maka saya pun masuk ke dalam kenderaan. Bila saya masuk kenderaan, saya hidupkan enjin, tutup tingkap semua. Saya renung wajah kucing itu. Kucing itu melihat tepat ke arah wajah saya, dalam keadaan suaranya yang mengiau-ngiau dengan penuh garang, seolah-olah ingin menerkam saya. Saya pun jadi pelik dan takut. Tiba-tiba di hujung dekat parking kereta saya, datang seorang pakcik berkopiah putih menghampiri saya sambil membawa tongkatnya perlahan-lahan. Agak berusia lah, dalam lingkungan, tak silap saya, dalam agakan saya adalah 70-an. Datang perlahan-lahan ke kereta saya. Kucing tadi yang sebelumnya mengiau dengan penuh garang ingin menerkam saya, kemudian lari, dan datanglah pakcik itu. Kata pakcik itu, "Nak, keluar dari kereta kamu sekarang, keluar." Maka saya pun keluar dari kereta dan mendekati pakcik itu. Kata pakcik itu, "Nak, dari tadi pakcik perhatikan, nak parking di sini. Pakcik nampak pertama ada bayangan putih dari arah blok itu, kemudian bayangan itu datang menghampiri kamu dan kamu tak sedar bayangan putih itu ada di belakang kamu. Kemudian selepas itu kamu masuk ke dalam kenderaan dan bayangan putih itu ada dalam kenderaan kamu. Nah, itu yang pakcik nampak." Kemudian saya pun terkejut. Kata pakcik itu, "Jangan masuk ke dalam kenderaan kamu, kerana makhluk itu ada dalam kenderaan kamu." Maka saya pun kata, "Pakcik, makhluk apa tu pakcik?" Saya jadi takut dan bimbang dan meremang bolo rumah saya. Kata pakcik itu, makhluk itu adalah Pontianak. Pakcik nampak tadi betul-betul dia keluar dari arah bawah plat ini dan perlahan-lahan datang ke kenderaan kamu, tetapi kamu tak lihat. Siapa yang kamu tunggu? Kata pakcik itu. Pakcik, tak ada. Tadi saya mengantar seorang bidan. Saya mengantar seorang bidan untuk, dia kata dia ada merawat seorang sini, dia nak mengurut orang lepas bersalin di sini. Kata pakcik itu, dari tadi saya lihat kamu sampai dan parking sini, saya tak nampak pun manusia yang keluar dari kenderaan kamu, tapi saya nampak adalah makhluk berbaju putih, berambut panjang yang keluar dari kenderaan kamu. Masya Allah. Kata, "Biar betul pakcik." "Benar nak, benar." Pakcik melihatnya. "Baliklah nak, sesungguhnya yang kamu tumpangkan tadi itu bukanlah manusia." Terkejut saya, ya Allah, meremang bulu rumah saya, menggigil badan saya. Kata pakcik itu, "Cepat-cepatlah kamu pulang. Ini saya tolong doakan kamu dan bawa ini air yang telah saya tawar, saya bacakan doa daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Kamu renjislah dalam kereta kamu, sambil yang bakinya kamu minum." Saya kata, "Terima kasih pakcik, terima kasih pakcik, alhamdulillah." Saya balik dulu pakcik. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," kata pakcik itu. Tetapi bila saya naik kereta dan saya start enjin semula, kemudian saya lihat pakcik itu dah hilang begitu saja.
Saya pun tak pasti dari mana pacik itu datang. Maka saya terus jalan dan pecut kenderaan saya, tak tahulah berapa kelajuan, saya pun tak ingat. Dan saya hidupkan lampu dalam kenderaan kerana saya takut kemungkinan dia masih ada lagi dalam kenderaan. Tapi bila mendengar kata pacik itu renjiskan air, maka saya parking sebentar di tepi jalan. Saya renjiskan air di kursi belakang dan kursi depan tempat duduk sebelah kiri saya, dan terus saya pecut balik ke rumah. Alhamdulillah pada malam itu saya selamat sampai ke rumah. Kira-kira pukul 1 malam. Sampai di rumah, istri saya terkejut melihat keadaan saya yang pucat, lesi wajah saya. Kata istri saya, kenapa bang? Kenapa abang pucat ni? Saya kata dengan istri saya, yang tidurlah, esoklah saya ceritakan. Para penonton sekalian, itulah kisah yang dikirim oleh rakan subscriber kita yang bernama Amir. Terima kasih banyak-banyak kepada Amir. Kepada anda semua, para penonton dan pendengar sekalian, sesiapa yang ingin kongsikan ceritanya, maka hantarlah melalui email ke email saya, ahmadbenar88@gmail.com. Sekian, bertemu lagi di lain cerita. Assalamualaikum.